Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Chu akan berkongsi tentang permata. Jadi kalau sekiranya kita tak ada permata, maka kehidupan ataupun bahan perhiasan kita tak akan jadi menarik lah. Jadi sebagai contoh, Pak Chu ni pakai cincin, ada juga permata. Permatanya adalah daripada nilam. Walaupun nilam tu tak ada tinggi kualitinya, itu adalah kepentingan nilam, kepentingan permata itu di dalam sebagai satu bahan perhiasan. Jadi sebenarnya kita ketahui bahawa batu permata ini ada bermacam-macam jenis, berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai grade dia. Jadi ketinggian kualitinya adalah bergantung kepada macam mana dia punya kekuatan dia, macam mana kecantikan warnanya, dan dia juga tough ataupun macam mana ketahanan dia. Jadi sumber-sumber inilah yang menjadikan mineral ataupun batuan itu sebagai batu permata. Jadi kalau tak ada batu permata, maka dengan kata lain kehidupan kita ataupun perhiasan yang sepatutnya ada di muka bumi itu, perhiasan bukan sahaja pada kaum Hawa, tetapi juga kepada kita sebagai orang lelaki pun perlu juga batu-batu permata. Jadi bahan untuk mengikat batu-batu permata ini adalah juga penting, sama ada emas, platinum ataupun daripada campuran daripada emas dan tembaga. Bolehlah diguna pakai sebagai satu bahan untuk kita tanam batu-batu permata di dalam bahan-bahan berlogam berkenaan. Jadi batu permata juga mempunyai macam-macam lah, macam-macam cerita, yang mitos yang kita tengok daripada batu permata itu. Jadi boleh mengubatkan penyakit, boleh memberikan satu aura di dalam kehidupan dan sebagainya. Itu adalah antara benda-benda yang selalu digembar-gemburkan oleh penggemar batu permata. Jadi dari segi kualiti dan bentuknya itu adalah cuma Jauhari saja yang mengenal mat nikam. Tapi kalau dari segi saintifiknya, orang yang benar-benar tahu tentang perkara batu-batu permata ini adalah gemologis, kita panggil dia. Maknanya dengan kata lain, dia akan ada belajar mengenai batu permata dan macam mana nak bentuk batu permata itu sebagai menjadi satu bahan perhiasan. Jadi kalau tanpa batu permata, kita ni tak ada lagi lah. Maknanya kalau kita tengok dari segi batu-batu permata yang mahal, sebagai contoh, kalau raja-raja macam Queen Elizabeth punya tengkolok dia tu, macam crown dia, macam-macam batu permata yang ada ditanam di dalam crown berkenaan. Dan begitu juga dengan kalau sekiranya kita tengok di kawasan ataupun di kawasan di mana tersimpannya batu permata yang elok, sebagai contoh Zamrud dan sebagai contoh, dia akan ada satu tempat macam di Thailand, di mana di kawasan penganut agama Buddha, dia akan menyimpan benda berkenaan di dalam kuil sebagai satu tempat yang betul-betul berharga kepada mereka. Jadi dengan kata lain, batu permata ini merupakan satu bahan yang tidak boleh berdiri dengan sendirinya, tetapi dia mesti memerlukan bahan logam lain sebagai support dia, sama ada emas, platinum ataupun campuran daripada emas dan tembaga dan sebagainya. Ini adalah sebagai bahan yang perlu untuk digunakan sebagai untuk menampung ataupun untuk menanam batu-batu permata berkenaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita bergiat dengan batu permata, mesti kita ada komponen-komponen logam-logam yang lain supaya menjadi satu bahan perhiasan yang menarik. Itu sajalah daripada Pak Chu pada kali ini. Jadi kalau sekiranya tiada batu permata, maka
tak adalah orang kata sumber perhiasan yang boleh digembar-gemburkan oleh manusia sehingga batu-batu permata dapat dilelong dengan harga jutaan ringgit. Itu sajalah daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.